Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematik bab 6, tempoh dan masa. Kali ini kita akan buat latihan. Baiklah. Untuk soalan yang pertama, tulis waktu berikut dalam angka jam 11.09. Jadi, jam 11.09. Kamu perlu ingat dalam sistem 24 jam, kamu perlu tulis dalam 4 digit. 2 digit yang di sebelah kanan mewakili minit dan 2 digit di sebelah kiri mewakili jam. Okey. So, jam 6.20, 06.20, jam 17, jam 17.00. Tulis waktu berikut dalam perkataan jam 00.04. Yang kedua, jam 8.55. Yang ketiga, jam 21.03. Okey, soalan seterusnya, bulatkan dua waktu yang sama. Okey, kamu kena cari persamaan antara 2 jam, satu dalam sistem 24 jam, satu lagi dalam sistem 12 jam. Okey, jadi yang pertama, jam 02.28 bersamaan dengan pukul 2.28 AM. Yang kedua, cikgu dapati tiada jawapan. Kerana sepatutnya kalau jam 21.10 mestilah bersamaan dengan pukul 11.10 PM. Kan? Dan jam 9.10 pula bersamaan dengan pukul 9.10 AM. Jadi untuk soalan ni tiada jawapan. Lengkapkan jadual berikut. Okey, diberi sistem 12 jam pukul 7.30 AM. Jadi dalam sistem 24 jam, jam 7.30. Pukul 10 malam, 10 PM, jam 22.00. Pukul berapakah untuk 12 jam bagi jam 00.50? Jadi 12.50 AM. Jam 14.08 adalah pukul 28 PM ataupun petang. Okey, untuk soalan ini, kira tempoh masa berikut. Untuk kita kira tempoh masa, kita kena tahu waktu tamat dan kita kena tahu waktu bermula ataupun waktu bertolak. Waktu destinasi tamat. Okey, arrival dengan departure. Okey, macam ni contoh dia bertolak pada pukul 8 pagi, jam 08.00. Tamat pada pukul jam 12.00. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena tolak. Okey, 12 tolak 8, kita akan dapat 4 jam. Yang kedua, masa bermula jam 2.50, tamat jam 6.10. Jadi kita kena tolak. Disebabkan 10 kita tak boleh nak tolak dengan 50. Jadi kita kena pinjam 1 jam daripada bahagian jam. Okey, sebab tu kat sini saya tulis 70. Kenapa? Pinjam sejam, pinjam 60, tambah dengan 10 minit yang ada jadi 70. 70 tolak 50 dapat 20 minit. Baki 5 jam tadi kita tolak dengan 2 jam, kita dapat 3 jam. Jadi jawapan dia 3 jam 20 minit. Okey, yang ketiga, bermula pada pukul 2.05 PM dan tamat pada pukul 10 PM. Jadi kita kena tolak 10 PM, tolak dengan 2.05 minit PM. Lagi mudah kalau kamu tukarkan kepada sistem 24 jam. Okey, kalau pukul 10 dalam sistem 24 jam adalah 22.00. 2.05 minit dalam sistem 24 jam adalah 14.05. Jadi kosong nak tolak dengan 5 tak boleh. Pinjam 1 jam, 60 tolak dengan 5 minit dapat 55 baki. 22 jam tadi ada balance lagi 21, tolak dengan 14 jadi 7 jam. Jawapan dia adalah 7 jam 55 minit. Okey, yang seterusnya pukul 11.30 AM bertolak sampai pada pukul 5.30 petang. Jadi kedua-dua waktu ini kita tukar kepada sistem 24 jam. Kita tolak je. 5.30 petang adalah pukul jam 17.30.
11.30 masih sama, 11.30. Jadi 30 tolak 30, kosong. 17 tolak 11, 6. Jadi jawapannya 6 jam. Baiklah, soalan nombor 5. Bermula pada hari Isnin jam 9.40. Tamat pada hari Selasa jam 1.20. Okey. Kalau hari yang berbeza, kamu perlu tahu hari yang kedua dahulu. Okey. Hari yang kedua, hari Selasa, tempohnya adalah 1 jam 20 minit. Okey, pada hari yang kedua, kamu kena ambil, hari yang pertama, kamu ambil 24 jam, kamu tolak dengan pukul berapa dia bertolak. Okey, 24 tolak dengan 9.40. Okey, kosong tak boleh tolak dengan 40, jadi kita pinjam sejam. 60 tolak 40, 20 minit. 23 tolak 9, kita dapat 14 jam. Jadi, hari yang pertama, tempoh hari pertama kita kena tambah dengan tempoh hari yang kedua. Hari yang pertama, tadi 14 jam 20 minit. Tambah dengan yang hari yang kedua 1 jam 20 minit. Bila kita dah tambah, kita dapat 15 jam 40 minit. Lagi mudah saya rasa kalau kamu buat macam ni. Ambil hari yang pertama, kira tempoh hari yang pertama. Ambil hari yang kedua, cari tempoh hari kedua. Jadi kamu perlu tambahkan saja. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, bermula pada hari Jumaat pukul 7.35 petang, tamat pada hari Sabtu pukul 8.50 pagi. Okey, 8 hari yang Sabtu, hari yang kedua, tempohnya adalah 8 jam 50 minit. Tak payah nak kira sebab kita ambil daripada 12.30 malam sampai pukul 8.50 pagi, memang 8 jam 50 minit. Hari yang kedua, ambil dalam sistem 24 jam 24, tolak dengan kalau 7.35 petang, kita tukarkan kepada sistem 24 jam akan jadi 19.35. Kita tolakkan, kita akan dapat 4 jam 25 minit. Okey, jadi kita kena tambah tempoh hari pertama dengan hari yang kedua. 8 jam 50 minit tambah 4 jam 25 minit. Okey, kita akan dapat 12 jam 75 minit. Disebabkan 75 minit tu lebih daripada 60. Kamu kena tolak 60 tapi kena tambah 1 jam di sebelah kiri. Kamu akan dapat 13 jam 15 minit. Okey. Soalan nombor 5 dan nombor 6 selalu keluar untuk soalan kebat. Okey, di mana dia akan bagikan 2 hari yang berbeza. Kamu kena cari tempoh. Okey. Pastikan kamu mahirlah jawab soalan-soalan yang macam ni ya. Okey, berdasarkan kalender berikut, hitung tempoh dalam minggu dan hari. Bermula 21 Januari dan tamat pada 2 Februari. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Okey, 21 Januari bermula dari sini. Sini. 1 minggu. Lepas tu, 2 minggu. Tapi dia sampai 2 hari bulan je kan. Jadi 1 minggu 6 hari. Okey, yang kedua pula 14 Disember. Bermula daripada 14 Disember. 14 sampailah 20. 1 minggu. Kemudian 21 sampailah 27. Minggu yang kedua. Lepas tu 28, 29 hari bulan, 30, 31 sampailah hari Khamis, minggu yang ketiga. Kemudian kita nak cari minggu yang keempat pula. Minggu yang keempat, 4, 5, 6. Tak cukup seminggu. Jadi, ada berapa minggu? Merah 1, kuning 2, biru 3. Kemudian oranye ada 3 hari. Jawapannya adalah 3 minggu 3 hari.
Okey, untuk soalan seterusnya, Murni menaiki bas ekspres pada pukul 10.10 pagi dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Tempoh perjalanannya ialah 4 jam 30 minit. Pukul berapakah dia tiba di Kuala Lumpur? Untuk kira waktu perjalanan tamat, kita hanya perlu tambahkan waktu bertolak dengan tempoh. Okey, jadi dia bertolak pukul 10.10 tambah dengan tempoh perjalanan 4 jam 30 minit. 10 tambah 30 dapat 40. 10 tambah 4 dapat 14. Jadi, dia akan tiba di Kuala Lumpur pada pukul 4 jam 14.40 iaitu 2.40 PM. Okey. Jawapan mesti bergantung kepada soalan. Kalau soalan nombor 1 ni dibagi dalam bentuk AM, jawapan mesti jawab dalam AM atau PM. Kalau soalan bagi dalam sistem 24 jam, kamu kena jawab dalam sistem 24 jam juga. Okey, nombor 2. Ganesh memandu lori dari Pelabuhan Kelang ke Ipoh selama 3 jam 10 minit. Bertolak dari Pelabuhan Kelang pada jam 12.55. Nyatakan waktu dia tiba. Jadi, kita tambah je. Dia bertolak pada pukul 12.55 tambah dengan tempoh 3 jam 10 minit. Kita akan dapat 15 jam 65 minit. Jadi, sebabkan 65 lebih daripada 60, kita tolak 60. Okey. Jadi, Ganesh akan tiba di Ipoh pada pukul 4.05 minit PM. Atau kita kena jawab, sebab soalan bagi dalam bentuk sistem 24 jam, kita kena jawab jam 16.05. Okey, nombor 3. Perjalanan sebuah kereta api dari Gemas ke Alor Setar mengambil masa 7 jam 45 minit. Jadi ni tempoh dia. Kereta api itu sepatutnya bertolak dari Gemas pada pukul 9 AM tetapi terlewat 20 minit. Pukul berapakah kereta api itu tiba di Alor Setar? Okey, jadi tempoh 7 jam 45 minit tetapi lewat kena tambah lagi 20 minit sebab dia terlewat bermula 20 minit. Okey. Jadi dia bertolak sebenarnya pada pukul 9.20 sebab terlewat 20 minit. Okey, tambah dengan tempohnya 7 jam 45 minit. Jadi kita akan dapat jam 16.65. 65 jadikan dia sebagai 1 jam 5 minit. Jadi, dia akan sampai pada jam 17.05 atau pukul 5.05 minit PM. Okey. Okey, soalan seterusnya. Zaki menunggang motosikal dari rumahnya ke pejabat. Dia tiba di pejabat pada jam 07.15. Perjalanannya mengambil masa 48 minit. Nyatakan waktu dia bertolak dari rumah. Okey, soalan yang ini berbeza daripada yang tadi. Okey, information yang kita dapat daripada sini adalah tempoh masa dan juga waktu sampai, waktu tamat perjalanan. Jadi apa yang kamu perlu buat, kamu kena tolak. Okey, waktu perjalanan tamat, tolak dengan tempoh perjalanan. Okey, so dalam kes ni, kita kena tolakkan 7.15 dengan 48 minit. 15 tak boleh tolak dengan 48. Kita pinjam 60 daripada jam. 1 jam 75 tolak 48. Kita dapat 17. 7 jam tadi kita dah pinjam 1, tinggal 6. Jadi jawapannya pada pukul 6.17 AM atau jam 6.17. Okey, nombor 2. Perjalanan sebuah kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu mengambil masa 2 jam 35 minit. Kapal terbang itu arrive di Kota Kinabalu pada pukul 9 PM. Pukul berapakah kapal terbang itu berlepas dari Kuala Lumpur? Okey, jadi kita tolak. Okey, 9 PM, kita jadikan dia sistem 24 jam adalah pukul jam 21 sifar-sifar. Tolak dengan tempoh perjalanan 2 jam 35 minit. Kita akan dapat 18 jam 18.25. Kalau kita tukarkan kepada sistem 12 jam,
ialah pada pukul 6.25 PM. Okey, David memandu dari Teluk Intan ke Sungai Petani selama 1/3 jam. Dia berhenti mengisi minyak kereta dan berehat di Sungai Petani selama 30 minit. Kemudian meneruskan perjalanan selama 1 jam dan tiba di Kangar pada jam 22.20. Nyatakan waktu dia bertolak dari Teluk Intan. Okey, so tempoh 1/3 jam. 1/3 jam sama dengan 3 jam 20 minit. Okey, 1/3 jam sama dengan 20 minit. Lepas tu tambah dengan berapa minit dia berhenti? 30 minit. Lepas tu tambah lagi 1 jam. Dia teruskan perjalanan sama 1 jam. Barulah dia sampai. Jadi, jumlah semua perjalanan dia bila kita dah tambah 3 jam 20 minit, tambah 30 minit, tambah 1 jam adalah 4 jam 50 minit. Kita kena tolakkan tempoh ni dengan waktu dia sampai. Jadi dia sampai 22.20, tolak 4.50, kita akan dapat 15.30. Jadi waktu dia bertolak dari Teluk Intan adalah jam 17.30. Okey, soalan seterusnya, Encik Zamri menghadiri suatu bengkel selama 4 hari 5 jam. Okey, sekarang masalah hari dah berbeza. Okey, jadi kita kena fikir pasal hari pula selain daripada masa. Bengkel itu bermula pada 3 Jun 2017 pukul 10 pagi. Bilakah bengkel itu tamat? Jadi 3 Jun tu hari yang pertama kita kena tambah 4 hari. Kita akan tamat pada 7 Jun. Tapi pukul berapa? Pukul 10 pagi bermula. 10.00 kita kena tambah dengan 5 jam. Jadi pukul jam 15.00. Jam 15.00 adalah dalam sistem 12 jam adalah pada pukul 3 petang. Okey, jadi jawapannya bengkel itu akan tamat pada 7 Jun 2017 pada pukul 3 PM. Sebuah pasaraya mengadakan jualan murah selama 1 minggu 2 hari. Jualan murah itu berakhir pada 21 Oktober 2017. Bilakah jualan murah itu bermula? Tamat berakhir 21 Oktober 2017. Tempoh 1 minggu 2 hari. Bermaksud 9 hari. Jadi kita kena tolaklah 21 Oktober tolak 9 hari. Kita akan dapat 12 Oktober. Selalunya kita kena tambah 1. Bermaksud 1 tu adalah hari bermula. Okey, termasuk dengan hari bermula. Jadi sebenarnya jualan murah itu bermula pada 13 Oktober 2017. Okey, jika soalan bagi kita berkaitan dengan hari, kamu mesti tambah 1 hari. Okey, hari yang bermulanya sesuatu keadaan. Okey, Mutu mula mengulang kaji pelajaran secara intensif pada 15 Ogos 2016. 40 hari kemudian dia menduduki peperiksaan akhir tahun. Jadi bilakah peperiksaan akhir tahun bermula? 15 Ogos hingga 31 Ogos bersamaan dengan 17 hari. Okey, bermula daripada 1 September. Kita kena tambah lagi 23 hari. Jadi ia akan tamat pada 23 September. Jadi jumlah keseluruhannya 40 hari kan. Jadi dia akan tamat pada dia akan habis ulang kaji selama 40 hari. Peperiksaan akhir tahun bermula pada 23 September 2006. Okey, untuk soalan ini, beza masa antara dua negara. Okey, so beza masa di antara Kuala Lumpur dengan Karachi, Pakistan ialah 5 jam. Karachi berada di sebelah barat. Jika waktu di Kuala Lumpur ialah jam 09.00, pukul berapakah waktu di Karachi? Jadi, masa saya explain dalam part 1 pasal beza masa antara dua negara, kamu perlu tahu kedudukan negara dari negara rujukan. Sekarang negara rujukan ialah Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi, ia berada di sebelah barat. Kalau berada di sebelah barat, kamu mesti tolak dengan beza masa. Jadi, sekarang di Kuala Lumpur pukul 9.00, tolakkan dengan beza masa 5
sama dengan 4. Jadi waktu di Karachi ialah jam 04:00. Soalan nombor 2, beza masa di antara Kuala Lumpur dengan Auckland, New Zealand ialah 4 jam. Auckland berada di sebelah timur. Jika waktu di Kuala Lumpur ialah pada pukul 11:30 AM, pukul berapakah waktu di Auckland? Kalau barat mesti tolak, kalau timur mesti tambah. Jadi jam 11:30 kamu tambahkan dengan beza masa iaitu 4 jam, kamu akan dapat 15:30. Jadi waktu di Auckland adalah jam 15:30 atau 3:30 PM. Jadual di bawah menunjukkan waktu di London dan Tokyo pada masa yang sama. London pukul 2 petang, Tokyo adalah pukul 10 malam hari yang sama ya. Dia tak bagi tahu apa-apa pasal hari. Jadi, berapakah beza masa antara dua bandar itu? Kamu hanya perlu tolakkan. 10 malam tolak 2 petang, 22. Sifar-sifar tolak 14 sifar-sifar, kamu akan dapat 8 jam. Jadi, gariskan jawapan. London berada di sebelah mana dari Tokyo? Okey, Tokyo pukul 10 malam, London pula waktu petang. Maksudnya kamu kena tolak kan? Jadi, of course lah London berada di sebelah barat Tokyo. Okay, soalan terakhir, Puan Syarina menaiki kapal terbang pada hari Selasa jam 19:30 dari Kuala Lumpur ke Dubai. Dubai berada di sebelah barat dari Kuala Lumpur. Beza masa antara Dubai dan Kuala Lumpur ialah 4 jam. Penerbangannya mengambil masa selama 7 jam. Okay, banyak information yang dia bagi. Nyatakan hari dan waktu Puan Syarina menaiki kapal terbang mengikut waktu Dubai. Jadi dia naik kapal terbang pada hari Selasa jam 19:30. Kamu hanya perlu buat apa? Dubai berada di sebelah barat dan beza masa adalah 4 jam. Jadi disebabkan dia barat, kamu kena tolak. Okay, 19:30 tolak 4 jam dapat 15:30. Iaitu jam 15:30 pada hari yang sama Selasa waktu Dubai. Pada hari apa dan pukul berapakah Puan Syarina tiba di Dubai mengikut waktu Dubai? Jadi, disebabkan kamu dah tahu jawapan soalan A tadi, waktu Dubai, kamu hanya perlu tambah tempoh masa penerbangan iaitu 7 jam. Jadi, 15:30 tambah dengan 7 jam waktu perjalanan, kita akan dapat 22:30 pada hari yang sama. Masih hari yang sama iaitu 10:30 petang. Malam, okay, 10:30 PM Selasa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dekat channel Cikgu di YouTube ya. Bye.